Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama. Sarawak terus memberikan tumpuan untuk mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Sehubungan itu, tegas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg, Sarawak kini memberi tumpuan kepada pembangunan bakat bagi inovasi dan penterjemahan data menuju ke arah ekonomi baharu. Jelasnya ekonomi yang berteraskan teknologi akan memberikan nilai tambah kepada sumber yang ada pada Sarawak. Sebab itu saya tekankan kepada talent development hingga tahun 2030 kerana anak Sarawak kalau dicabar boleh menghadapi cabaran tersebut. Lihatlah hari ini, kreatif industri akan berkembang dengan talent yang ada. Selain kita memberikan khidmat sukarela membantu orang. Dan dari sudut sukan pula, kerajaan menyediakan kemudahan untuk kita meningkatkan sukan kita. Dalam sukan Malaysia, we are still the first 5 yang boleh mendapat kejayaan. Walaupun tidak menjadi champion siapa. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Belia Negeri Sarawak 2022 di dataran perayaan Kompleks Sukan Sarawak Petra Jaya Kuching pada Sabtu. Tambah Premier Sarawak, rang undang-undang RUU Penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Negeri Sarawak yang akan diperkenalkan dijangka menjadi kekuatan kewangan dan seterusnya untuk manfaat belia pada masa hadapan. Jelasnya lagi, belia mempunyai potensi dalam pelbagai bidang dan bakat yang akan memangkin pembangunan di negeri ini. Jadi kita mempunyai bakat sedemikian dan insya-Allah 2030 Sarawak akan menjadi negeri termaju di Malaysia dan berpendapatan tinggi. InsyaAllah, marilah kita bekerjasama untuk masa depan. Biar obor Sarawak tetap kuat. Dan suara Sarawak didengar oleh Putrajaya melalui kemenangan yang besar dalam pilihan raya parlimen. Pada majlis itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menyampaikan Anugerah Belia Negeri Wanita 2022 kepada Sharnas Sabari dan Anugerah Belia Negeri Lelaki 2022 kepada Afiq Fadli Narawi. Manakala bagi kategori persatuan, komuniti Belia Sadojaya memenangi emas dan Kelab Permata Belia Halaman Kurung Sian yang memenangi perak. Perkembangan seterusnya, seramai 125 kaki tangan akan diambil bekerja bagi menyokong operasi 4 pusat pemeriksaan Karsam baharu di Sarawak iaitu di Kuching, Miri, Bintulu dan Sibu. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, ia merupakan peluang untuk bakat tempatan menerima latihan menggunakan teknologi di samping berpotensi menjana beribu peluang pekerjaan berkualiti tinggi dalam industri automotif dan teknologi tempatan. Jadi, asal technology-driven business model will continue our goal to improve the standard of living, grow our economy, to provide business and job opportunities, and train our people to be resourceful and increase their development. Beliau berucap semasa melancarkan pusat pemeriksaan baharu Karsam di Kuching pada Sabtu. Terdahulu ketika bercakap kepada media, Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi baru memberitahu Kerajaan Sarawak mengalu-alukan kemajuan teknologi di negeri ini untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Justru beliau amat menyokong hasrat Karsam menyediakan penyelesaian automotif hujung ke hujung kepada pengguna daripada pemeriksaan kereta, penjualan, pembelian, pembiayaan hingga pendidikan.
Dengan pelancaran 4 pusat baru ini, Karsam kini mempunyai 49 pusat pemeriksaan di seluruh Malaysia. Berita seterusnya, fasiliti keselamatan yang akan dipasang dan digunakan di sekitar jeti loji metanol milik Sarawak Petchem Sdn Bhd perlu menggunakan teknologi yang terkini serta menepati piawaian. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menjelaskan piawaian itu perlu mengikut seperti yang telah ditetapkan International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities IALA. Katanya lagi, Sarawak Petchem Sdn Bhd bersama Lembaga Boya dan Api Sarawak LBAS berserta Kementerian Pengangkutan Sarawak digesa mengadakan perbincangan bagi mengesyorkan alat bantu pelayaraan Athens yang sesuai untuk digunakan bagi pengoperasian jeti tersebut. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas melakukan lawatan kerja rasmi bersama rombongan daripada MOTS ke jeti loji metanol milik Sarawak Petchem Sdn Bhd di Tanjung Kidurong pada Khamis. Terdahulu, beliau bersama rombongan telah diberikan taklimat oleh Timbalan Pengurus Projek Sarawak Petchem Sdn Bhd Safian Syafi'i mengenai pengoperasian terutama tahap keselamatan Athens yang akan digunakan di sepanjang jeti berukuran 3 km yang menghubungkan dermaga untuk kapal-kapal memuat dan mengeksport produknya. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS komited untuk mempertingkatkan tahap keselamatan alat bantu pelayaran Athens yang digunakan di Pelabuhan Bintulu. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ia adalah penting untuk mengekalkan rekod sifar kes kemalangan di pelabuhan berkenaan. Justru katanya, satu perbincangan khas perlu diadakan di antara Lembaga Pelabuhan Bintulu, BPA dan Lembaga Boya dan Api Sarawak LBAS mengenai perkara itu. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja rasmi bersama rombongan MOTS ke Pelabuhan Bintulu pada Khamis. Tambahnya lagi, Pelabuhan Bintulu merupakan sebuah pelabuhan antarabangsa milik Malaysia dan diiktiraf sebagai pelabuhan ketiga terbesar di dunia bagi pengeksportan gas asli cecair LNG. Oleh itu, katanya adalah menjadi keutamaan kementerian untuk memastikan keselamatan kesemua kapal, terutamanya kapal LNG yang bergerak masuk dan keluar dari pelabuhan adalah terjamin. Jelas Datuk Seri lagi, Athens yang digunakan seperti pelampung serta pelbagai lampu dan tanda hendaklah dilengkapi dengan teknologi yang terkini dan diselenggara dengan baik serta menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities IALA. Pada lawatan kerja rasmi itu, rombongan telah diberikan penerangan oleh penolong pengurus besar operasi Lembaga Pelabuhan Bintulu, Kapten Zakir Han Yusof. Berita di Miri. Seramai 11 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK baru yang cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2021 dan 13 orang pelajar cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM menerima insentif hadiah kecemerlangan. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin Datuk Seri Lee Kim Shin hadir menyempurnakan penyerahan sumbangan insentif tersebut di Dewan SMK Baru Miri baru-baru ini. Katanya insentif tersebut adalah sebagai galakan kepada pelajar cemerlang berkenaan supaya mereka kekal cemerlang di peringkat yang seterusnya. Selain itu, katanya ia juga adalah sebagai cabaran dan dapat memberikan motivasi tinggi kepada pelajar-pelajar lain yang akan menduduki SPM untuk belajar bersungguh-sungguh. Ujar beliau lagi, Kerajaan Sarawak sentiasa menitik beratkan mutu tenaga kerja yang berkualiti dan berkemahiran untuk mencapai produktiviti yang tinggi dan bermutu. Berikutnya, projek menaik taraf Sekolah Kebangsaan SKDJ menghadapi sedikit kelewatan berikutan perubahan tapak pembinaan dan dijangka siap pada Oktober 2023. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Infrastruktur Insinyur Aidil Lario,
Pihaknya menjangkakan sedikit kelewatan sebanyak 2% dalam projek itu. Katanya buat masa ini, projek tersebut telah siap sebanyak 10%, namun mengikut perancangan sepatutnya 12%. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke SKDJ Selangau pada Jumaat. Jelas beliau lagi, projek itu merangkumi pembinaan satu blok yang dilengkapi dengan 12 bilik darjah, 2 blok asrama Dewan Makan dan 1 blok rumah PAM. Selain SKDJ, Insinyur Aidil turut mengadakan lawatan ke SK Penghulu Imban dan SK Batu 36 Tamin. Untuk rekod, SKDJ Selangau serta SK2 Sungai dan SK Kampung Petanak di Mukah termasuk dalam projek cadangan pembangunan semula Sekolah Daif di Negeri Sarawak di bawah peruntukan RM1 bilion fasa 2 pakej 12 yang menelan kos sebanyak lebih RM21 juta. Laporan seterusnya. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mahu program tanggungjawab sosial korporat CSR dilaksanakan dengan lebih kerap. Beliau juga meminta semua jabatan dan kementerian untuk mengadakan program CSR ini sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun. Saya terpanggil untuk mencadangkan kepada Ketua Jabatan tempoh hari bahawa saya nak supaya agensi-agensi kerajaan sambil kita bekerja, sambil kita menjalankan tanggungjawab, apa kata kita sekali-sekala menolak program CSR. Dan saya minta kementerian dan jabatan sekurang-kurangnya adakan 3 kali CSR setahun. Dan alhamdulillah kementerian JPWK telah menyambut seruan saya. Tahniah kepada. Katanya semasa menghadiri program Berambih bersama warga rumah Seri Kenangan Kuching pada Sabtu. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK itu merupakan salah satu tanggungjawab sosial dalam membantu kebajikan, pembangunan dan kesejahteraan komuniti serta organisasi dan selaras dengan Sustainable Development Goal SDG. Selain itu, program CSR ini juga dilaksanakan untuk memupuk serta memantapkan nilai bersama perkhidmatan awam negeri Sarawak iaitu baik hati dan prihatin, kind and caring. Dalam program tersebut, beliau turut berkesempatan untuk beramah mesra dengan semua warga rumah Seri Kenangan Kuching dan menyampaikan sumbangan berbentuk barang keperluan asas kepada semua warga rumah berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.